Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk kesalahan disiplin dan tindakan tata tertib di tempat kerja. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Widat binti Muhammad Razin, nombor matrik 19BI01064. Saya Nur Afifah binti Jaafar, nombor matrik 19BI01085. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhailah Hanisa binti Muhammad Saing, nombor matrik 19BI01048. Saya Khairi Saizati binti Suarto bernombor matrik 19BI01049. Kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Okey, Akta Kerja tidak mendefinisikan salah laku secara formal, tetapi salah laku ini boleh didefinisikan sebagai mana-mana gelagat yang melanggar mana-mana peraturan pekerjaan ataupun undang-undang pekerja. Selain itu, salah laku juga boleh ditakrifkan sebagai gelagat yang menyimpang ataupun pengabaian tugas dan juga salah urus. Seksyen 14 Subseksyen 1 Akta Pekerjaan 1955 telah memperuntukkan ataupun mentakrifkan bahawa salah laku ini adalah apabila pekerja melakukan gelagat ataupun perkara yang berlawanan dengan pematuhan syarat-syarat perkhidmatan yang nyata ataupun tersirat. Ataupun tersirat maksudnya dalam syarat-syarat perkhidmatan tu dah ditetapkan apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, tetapi apabila pekerja melakukan yang tak boleh buat tu ataupun yang perlu dibuat tapi dia tak buat, dia telah melakukan salah laku. Dalam kes di mahkamah perusahaan, salah laku juga adalah gelagat yang tidak betul dengan sengaja melakukan kesalahan ataupun pelanggaran peraturan. Seterusnya kita akan pergi kepada jenis-jenis salah laku. Terdapat 3 jenis salah laku, iaitu yang pertama adalah salah laku berkaitan dengan tugas, yang kedua salah laku berkaitan dengan disiplin, dan yang ketiga salah laku berkaitan moral. Saya akan terangkan mengenai salah laku yang berkaitan dengan tugas. Antara salah laku yang berkaitan dengan tugas adalah kelalaian, prestasi yang buruk, kecuaian semasa melakukan tugas, terlibat melakukan tugas yang sama dengan operasi majikan, ketidakhadiran tanpa kebenaran, hadir lewat, mogok yang tidak dibenarkan atau tidak sah, dan yang terakhir adalah melambat-lambatkan kerja yang tidak sah. Kita pergi kepada salah laku yang berkaitan dengan tugas. Yang pertama adalah kelalaian semasa bertugas. Kelalaian ini boleh disamakan dengan ketidakkecekapan dalam pekerjaan. Kelalaian ini boleh menjadi asas kepada pemberhentian pekerja dengan syarat mempunyai bukti yang kukuh dan mengikut prosedur yang betul. Seterusnya, majikan perlu maklumkan kepada pekerja tentang ketidakkecekapannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pekerja. Kes yang berkaitan dengan kelalaian semasa bertugas adalah kes mahkamah perusahaan yang mana Halida binti Muhammad Saleh lawan Dynex Sendirian Berhad. Kelalaian ataupun ketidakkecekapan pekerja sebagai pekerja yang berjawatan eksekutif sumber manusia telah menyebabkan kegagalan mengemukakan potongan PBC ke LHDN Lembaga Hasil Dalam Negeri dan kelewatan mengemukakan caruman perkeso. Yang kedua adalah prestasi yang buruk. Prestasi yang buruk ni merupakan salah laku kerana setiap majikan mengharapkan pekerjanya untuk menunjukkan prestasi yang baik. Dalam kes Golden Arches Restaurant Sendirian Berhad lawan Zaharuddin bin Abdullah yang mana menuntut adalah seorang pengurus restoran pihak responden. Pihak responden telah memberhentikan menuntut daripada bekerja kerana penuntut telah menunjukkan prestasi yang buruk. Pada awal pekerjaan, menuntut merupakan seorang pekerja yang menunjukkan prestasi yang cemerlang. Tetapi bermula pada tahun 2000, si penuntut telah menunjukkan prestasi yang kurang memuaskan dan prestasinya semakin menurun. Oleh itu, pihak mahkamah memutuskan bahawa tindakan responden memberhentikan menuntut daripada bekerja adalah munasabah kerana melihat kepada 3 keadaan yang mana perlu diberi amaran terlebih dahulu kepada pekerja yang mempunyai prestasi yang buruk. Yang kedua, perlu
diberikan peluang kepada pekerja untuk menunjukkan prestasi yang baik. Dan yang ketiga, sekiranya pekerja itu gagal memuaskan hati majikan, maka majikan berhak dan majikan boleh memberhentikan pekerja itu dengan sebab yang munasabah. Okey, yang seterusnya adalah kecuaian semasa melakukan tugas. Kecuaian ini merupakan satu kegagalan untuk menggunakan penjagaan yang munasabah dalam melakukan tugas. Kecuaian juga boleh dikatakan membuat kerja secara sambil lewa, yang mana kecuaian boleh mengundang ataupun menyebabkan kesilapan. Tetapi untuk mengatakan seseorang pekerja itu telah berlaku cuai dalam tugasnya, perlu lihat kepada 3 perkara. Yang pertama adalah duty of care, iaitu tanggungjawab pekerja. Yang kedua, breach of duty, iaitu pelanggaran tanggungjawab pekerja. Dan yang ketiga adalah damages, iaitu akibat daripada pelanggaran tanggungjawab tersebut. Okey, yang seterusnya adalah terlibat menjalankan operasi yang sama dengan operasi majikan. Maksudnya dekat sini, dia bekerja dengan satu syarikat ni, tetapi dia membuka satu syarikat lain demi kepentingannya sendiri. Ataupun dia boleh jadi menggunakan jawatan atau pangkat yang dia ada dalam syarikat tersebut untuk kepentingan dirinya. Okey, konflik yang melibatkan kepentingan pekerja dan majikan perlu untuk seseorang pekerja itu meletakkan syarikatnya di hadapan terlebih dahulu. So dalam hal ini, seseorang pekerja itu tidak boleh mementingkan kepentingannya sendiri dengan mempergunakan atau menyalahgunakan jawatan dan juga kedudukannya. Okey, yang seterusnya adalah ketidakhadiran tanpa kebenaran. Menurut Seksyen 15, Subseksyen 2 Akta Pekerjaan 1955, yang mana dianggap melanggar kontrak perkhidmatan sekiranya tidak hadir lebih dari 2 hari berturut-turut, melainkan ada kebenaran. Okey. Tetapi dalam keadaan ini ada 2 pengecualian yang mana ketidakhadiran pekerja itu dibenarkan. Yang pertama adalah tidak hadir bekerja bagi tujuan menjalankan tanggungjawab atau menjalankan tugasnya sebagai seorang pegawai dalam kesatuan sekerja, atau yang kedua, menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang panel di mahkamah perusahaan. Okey, next adalah hadir lewat. Hadir lewat ni merupakan salah laku yang berkaitan dengan tugas, yang mana hadir lewat ni boleh menjejaskan proses kerja pekerja ataupun boleh menjejaskan keseluruhan organisasi jika pekerja itu melibatkan hubungan yang signifikan dengan kerja pekerja lain. So maksudnya dekat sini, kalau seseorang pekerja tu dia melakukan kerja atau tugas yang berkait dengan pekerja lain, kalau dia dah hadir lewat, so orang lain pun akan terlibat sama untuk melambatkan proses kerja tu. Okey, yang seterusnya adalah mogok yang tidak sah. Okay, mogok ni adalah keengganan untuk melakukan kerja oleh sekumpulan pekerja. Iaitu untuk tindakan mogok ni adalah untuk memberi tekanan kepada pihak pengurusan untuk menerima ataupun menuruti apa yang permintaan yang diminta oleh para pekerja. So mogok dalam Seksyen 2 Akta Perhubungan Perusahaan mendefinisikan adalah tindakan memberhentikan kerja yang dilakukan oleh sekumpulan pekerja yang bertindak secara berkumpulan atau bersatu atau secara bersama-sama enggan untuk meneruskan kerja atau menerima kerja. So mogok ni dia ada mogok yang sah, tetapi kalau mogok yang tak sah ni dia merupakan salah laku dan juga dia boleh dikatakan meninggal kerja secara tidak sah. Okey, dalam kes Muhammad Nur Ismail dan lain-lain lawan Able Steel Pipes Sendirian Berhad, yang mana sekumpulan pekerja ni dia mogok, tetapi mereka mogok tu kerana pembuangan pekerja mereka. Salah seorang pekerja itu telah dibuang, so mereka mogok sebab tu. Jadi mogok mereka itu adalah tidak sah kerana bukan mogok yang berkaitan dengan hubungan majikan. Okey, dan yang terakhir adalah melambat-lambatkan kerja yang tidak sah. Ada 2 keadaan melambat-lambatkan kerja. Yang pertama, prestasi yang buruk. Prestasi yang buruk ni dia akan menjejaskan pekerjaan tersebut, dia akan menjejaskan tugas tersebut dan pekerjaan tu akan menjadi lambat. Dan yang kedua adalah go slow, yang mana aktiviti lebih kurang macam mogok juga. So mogok ni dia lebih kepada
pengurangan ataupun pengurangan pelaksanaan ataupun perlakuan keseluruhan atau sebahagian tugas. So dekat sini melambat-lambatkan tugas, melambat-lambatkan kerja tanpa kebenaran ni maksudnya dia macam mogok dan dia juga menunjukkan prestasi yang buruk. So dekat sini dia boleh menjejaskan syarikat, boleh menjejaskan operasi syarikat ataupun tugas-tugas syarikat tersebut. Okey, saya masuk kepada salah laku yang berkaitan dengan disiplin. Jadi kat sini terdapat 4 jenis salah laku yang berkaitan dengan disiplin. Yang pertama, melakukan tindakan subversif kepada disiplin. Yang kedua, ingkar perintah. Yang ketiga, berfoya-foya atau melakukan gelagat yang tidak senonoh. Dan yang keempat ialah merosakkan harta dan reputasi majikan. Jadi yang pertama, melakukan tindakan subversif kepada disiplin. Subversif ini bermaksud perlakuan yang memberi kecenderungan untuk menggulingkan, kecewa atau memusnahkan. Okey, contoh kategori perlakuan subversif seperti membocorkan dokumen syarikat kepada pihak lain, merosakkan harta syarikat dan juga menggunakan perkataan kasar. Oleh itu, perlakuan subversif ni merupakan perlakuan yang menunjukkan kecenderungan untuk melakukan salah laku ataupun keganasan di tempat kerja. Jadi disebabkan perlakuan subversif ini, pekerja adalah tidak layak untuk pekerjaan tersebut kerana boleh menjejaskan proses kerja, hubungan pekerja dengan majikan, merosakkan harta majikan dan juga reputasi organisasi. Okey, seterusnya kita boleh tengok contoh kes yang berkaitan iaitu kes Perumal Govindasamy lawan Enki Malaysia Sdn Bhd. Jadi dalam kes ni, pengerusi Mahkamah Perusahaan iaitu Jalaluddin Hussein menyatakan bahawa pelakuan yang menuntut menggunakan perkataan kasar iaitu perkataan haiwan dan juga tidak berperi kemanusiaan adalah kesat dan keterlaluan sehingga menjejaskan hubungan pekerja dengan majikan. Oleh itu, Yang Arif Jalaluddin Hussein memutuskan bahawa pemecatan yang menuntut adalah dengan sebab dan alasan yang munasabah. Okey, seterusnya yang kedua ialah ingkar perintah. Jadi pengingkaran ini bermaksud keengganan untuk menurut perintah pihak berkuasa, ketidakpatuhan kepada arahan, pelanggaran peraturan atau secara umumnya sikap tidak setia terhadap pihak berkuasa. Dalam konteks pekerjaan pula, keingkaran ini bermaksud keengganan pekerja untuk mematuhi, kecuaian dalam mematuhi arahan atau melanggar atau mengabaikan peraturan pihak pengurusan. Okey, kita tengok kes yang berkaitan dengan ingkar perintah ni ialah kes Tenaga Nasional Berhad lawan Balarishnan Sabapati. Jadi dalam kes ni, yang menuntut digantung perkhidmatannya dan dibuang kerja oleh Tenaga Nasional Berhad kerana tidak mengikuti arahan daripada pegawai atasan untuk menghentikan 2 generator di stesen. Jadi dalam kes ni, mahkamah memutuskan bahawa pemecatan yang menuntut adalah dengan sebab dan alasan yang munasabah. Yang ketiga ialah berfoya-foya atau melakukan gelagat yang tidak senonoh. Okey, berfoya-foya di tempat kerja ni akan membawa kepada kelalaian, reputasi kerja yang buruk dan boleh menjejaskan imej syarikat. Okey, contoh kes yang berkaitan iaitu kes Interheritage M Sdn Bhd lawan Roskli. Dalam kes ini, yang menuntut bekerja sebagai pengurus besar telah diberhentikan kerja kerana kelakuannya yang mabuk dan terlibat dalam hubungan yang tidak memoral dengan seorang penyanyi bank yang mana kelakuannya itu telah melanggar tata amalan perniagaan. Jadi, untuk menjaga imej hotel tersebut, mahkamah memutuskan bahawa pemecatan yang menuntut adalah dengan sebab dan alasan yang munasabah. Okey, akhir sekali ialah merosakkan harta dan reputasi majikan. Jadi, merosakkan harta syarikat ni boleh meningkatkan kos operasi syarikat dan memburukkan reputasi syarikat boleh menyebabkan imej syarikat terjejas dan syarikat akan kehilangan pelanggan. Okey, kita tengok kes yang berkaitan iaitu kes Muhammad Saleh Saari lawan Nestle Foods Malaysia Sdn Bhd. Okey, kes ini yang menuntut telah merosakkan harta syarikat. Jadi, dalam kes ini mahkamah menyatakan bahawa untuk menjaga moral dan disiplin syarikat, sudah tentu apa-apa salah laku atau kekerasan di tempat kerja tidak patut berlaku dan perlu dicegah. Oleh itu, pihak syarikat adalah berhak untuk menamatkan pekerjaan yang menuntut disebabkan salah laku tersebut.
Jadi mahkamah memutuskan bahawa pemecatan pekerja disebabkan oleh merosakkan harta syarikat adalah dengan sebab dan alasan yang munasabah. Mencuri harta ataupun peralatan syarikat ni sering dikategorikan sebagai salah laku major oleh semua syarikat. Kelakuan mencuri yang dilakukan oleh pekerja ni akan menyebabkan kos syarikat ni semakin bertambah. Di sini saya bagi contoh kes Maizan bin Ahmad lawan Asian NDK Crystal Sendirian Berhad. Okey, dalam kes ni, pihak syarikat telah pun mengeluarkan surat tunjuk sebab atas kesalahan mencuri ataupun cuba mengambil harta syarikat, iaitu cuba untuk membawa keluar satu roll OPP tab. Roll OPP tab ni digunakan untuk tujuan pembungkusan di bahagian pengeluaran semasa di pintu keluar rumah. Pengawal 2. Lepas tu, setelah diteliti segala bukti dan dokumen, mahkamah memutuskan yang plaintiff ni bersalah tetapi tidak ada pemecatan konstruktif berlaku, tetapi sebaliknya plaintiff ni dia meletakkan jawatan. Selain itu, menyeleweng wang syarikat juga dikira sebagai mencuri. Di sini saya bagi contoh kes Ibu Pejabat Korporat KTM Berhad lawan Hisham Kamarudin. Defendant ni merupakan ketua stesen di Kuala Lipis. Pihak syarikat ni menamatkan perkhidmatan defendant kerana defendant ni didapati telah menyelewengkan wang syarikat sebanyak RM5,030 Malaysia. Mahkamah memutuskan bahawa mencuri ni merupakan salah laku yang serius dan hukuman yang sesuai hanyalah dengan pembuangan kerja. Selain itu, cubaan mencuri juga merupakan satu salah laku. Contoh kes yang berkait ialah Airi Azman Tahir dan Anor lawan Eden Garden Hotel Johor Bahru. Plaintiff pertama dan plaintiff kedua bekerja di syarikat itu sebagai kaki tangan keselamatan. Mereka ni didapati bersalah dan dibuang kerana melakukan perbuatan cubaan mencuri di Roman Spa. Melalui satu rakaman CCTV, mahkamah mendapati bahawa mereka telah memasuki ruangan reception Roman Spa di mana mereka telah menggeledah kawasan laci kaunter serta mesin wang tunai dan tip box. Salah laku berkaitan moral yang kedua adalah menipu. Kegiatan menipu oleh pekerja bukan sahaja membawa kerugian kepada bentuk wang tetapi juga dalam menjejaskan imej syarikat. Sebagai contoh dalam kes Ismail bin Saad lawan Miss Integrated Logistics Sendirian Berhad, di mana dalam kes ni plaintiff telah membuat penipuan dalam tuntutan tol, dan oleh sebab itu mahkamah menyatakan bahawa pihak syarikat ni mempunyai alasan dan sebab yang munasabah untuk memberhentikan pihak plaintiff. Seterusnya, menipu dalam urus niaga syarikat, di mana contohnya kita boleh tengok dalam kes Ahmad Rasli Haji Osman lawan Padi Beras Nasional Berhad. Dalam kes ni, perayu ni telah dipinjamkan kepada syarikat Sazarais, di mana syarikat Sazarais ni merupakan anak syarikat milik responden. Perayu ni telah memasukkan urus niaga dengan menggunakan syarikat Sazarais bagi menjual dan mengedarkan beras yang diperolehi secara tidak sah. Salah laku perayu ni telah mengakibatkan kemasukan 5,218 tan beras tidak berlesen ke dalam pasaran tempatan yang bercanggah dengan prinsip kerajaan untuk mengekang beras seludup. Dan oleh sebab itu, mahkamah memutuskan bahawa pemecatan pihak perayu adalah melalui alasan dan sebab yang munasabah. Selain itu, penipuan dalam kelayakan bayaran tuntutan ataupun klaim. Dalam kes Azlina Muhammad Sukaimi lawan Saim Sirim Teknologi Sendirian Berhad, pihak plaintiff ni dia telah mengemukakan tuntutan untuk perbelanjaan peribadi. Tapi setelah diteliti oleh syarikat, sebahagian daripada perbelanjaan peribadi tersebut adalah merupakan rawatan kosmetik untuk anak plaintiff, iaitu untuk membuat pendakap gigi. Rawatan kosmetik ni tidak termasuk dekat dalam faedah pekerjaan yang telah disediakan oleh pihak syarikat, dan oleh sebab itu pihak syarikat telah mengeluarkan satu surat tunjuk sebab atas dakwaan plaintiff ni cuba untuk menipu syarikat, dan oleh sebab itu pemecatan pihak plaintiff adalah satu keputusan yang adil dan juga wajar. Seterusnya, tidak setia. Okey, maksudnya dekat sini dalam sesuatu pekerjaan ni kita mahu tengok sama ada pekerja tu dia berkelakuan jujur ataupun tidak, sebab dalam sesuatu pekerjaan berkelakuan jujur ni sangat penting untuk menjaga hubungan di antara pekerja dan juga majikan.
Seterusnya, salah laku berkaitan rasuah. Seksyen 2 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 mendefinisikan rasuah ni sebagai wang, derma, alang, pinjaman, fee, hadiah, cagaran berharga atau kepentingan mengenai harta, iaitu apa-apa jenis harta sama ada alih atau tidak alih, faedah kewangan ataupun apa-apa manfaat yang seumpama dengannya. Seterusnya, apa-apa jawatan, kebesaran, pekerjaan, kontrak pekerjaan atau perkhidmatan atau apa-apa bayaran, perlepasan, penunaian ataupun perlepasan apa-apa pinjaman, obligasi atau liability lain dan sebagainya merupakan satu rasuah. Amalan rasuah ni dilakukan adalah selari dengan kuasa dan juga autoriti pekerja. Rasuah ni dia bertujuan untuk mempercepatkan proses kerja, meluluskan suatu pekerjaan ataupun memberi kebenaran untuk sesuatu perkara. Selain itu, amalan rasuah ni juga boleh berlaku sekiranya pemberi rasuah ni telah menyalahgunakan kuasanya ataupun power abuse sehingga mewujudkan unsur-unsur ugutan. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada moral yang buruk, di mana moral yang buruk ni dia sangat umum dan ia menunjukkan apa-apa saja perlakuan yang menyimpang yang diklasifikasikan sebagai salah laku, tidak kira dia major ataupun minor. Contoh kes yang berkaitan dalam moral yang buruk ni adalah kes Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu Baru lawan Nozita binti Muhammad Isa, di mana dalam kes ni ia memberitahu sahaja secara umum mengenai kesalahan berkaitan moral ni dia merupakan satu salah laku dalam pekerjaan dan ianya akan menjejaskan imej serta reputasi syarikat. Selain itu juga kesalahan moral yang buruk ni dia akan menjadi satu gross misconduct yang akan membawa kepada pembuangan kerja. Seterusnya kita pergi pula kepada lain-lain salah laku pekerja yang telah melanggar kontrak perkhidmatan. Antara lain-lain salah laku pekerja adalah penyalahgunaan dadah, di mana penyalahgunaan dadah ni merupakan salah satu kesalahan major di semua organisasi. Contoh kes yang berkaitan adalah Suatman Lasso lawan TM Sedulur Sendian Berhad, di mana dalam kes ni pihak plaintiff ni telah ditangkap oleh pihak polis telah melakukan penyalahgunaan dadah. Pihak polis telah melakukan ujian urin ke atas pihak plaintiff dan ujian urin tersebut didapati positif. Pihak plaintiff ni positif dadah jenis metafetamin. Oleh itu, mahkamah memutuskan pemecatan pihak plaintiff adalah wajar atas alasan dan sebab yang munasabah. Seterusnya, lain-lain salah laku pekerja mengenai kesalahan melakukan gangguan seksual, di mana kesalahan mengenai gangguan seksual ni ada diperuntukkan di dalam Akta Kerja 1955 Seksyen 81A yang memperuntukkan bahawa aduan berkenaan gangguan seksual boleh dilakukan oleh pekerja terhadap pekerja lain, oleh pekerja terhadap majikan atau oleh majikan terhadap pekerja. Seksyen 81 B, Klausa 1 Akta Kerja 1955 pula memperuntukkan mengenai apabila menerima aduan seperti Seksyen 81A, majikan perlu membuat penyiasatan seperti yang dinyatakan oleh pihak majikan. Selain daripada melakukan gangguan seksual, berhalwat juga merupakan salah laku kerja yang dikaitkan dengan kelakuan yang tidak bermoral. Kita pergi pula kepada salah laku yang berlaku di luar premis syarikat. Untuk menentukan sama ada salah laku itu boleh ataupun tidak membuatkan pekerja itu didakwa oleh pihak syarikat, salah laku tersebut perlulah dilihat boleh menjejaskan pekerjaan pekerja ataupun tidak. Sebagai contoh dalam kes Perwira Habib bin Berhad lawan Yusof bin Zakaria, di mana dalam kes ini keputusan majikan untuk memecat salah seorang pengurus bank yang telah didakwa terlibat dalam aktiviti yang menyalahi undang-undang di luar pekerjaannya. Mahkamah memutuskan bahawa sebagai seorang pengurus bank atau eksekutif kanan ataupun pengurus cawangan bank, mereka perlulah menunjukkan standard kelakuan yang tinggi. Kesalahan yang telah dilakukan di luar bank bukan sahaja telah menyebabkan pergangguan kepada perniagaan, malah telah menyebabkan imej korporat bank tercalar. Selain itu, salah laku berkaitan pergaduhan di luar premis syarikat.
Di sini saya bagi contoh kes Zulhilmi Fauzi lawan MISC Berhad, di mana pekerja ini telah dipecat selepas gagal ujian dadah yang telah dilakukan secara rawak. Pekerja ini telah didapati positif morfin. Walaupun tidak ada dakwaan mengenai pekerja ini berkaitan prestasinya di luar kerja ataupun dia telah bertindak secara tidak wajar semasa berada di bawah pengaruh dadah, tetapi mahkamah telah memutuskan bahawa pemecatan terhadap pekerja itu adalah adil kerana dadah merupakan salah laku utama yang jelas tidak selaras dengan hubungan di antara majikan dan juga pekerja. Seterusnya adalah prosedur disiplin. Prosedur disiplin dikenali sebagai manual pekerja Employee Handbook yang mengandungi peraturan, syarat dan prosedur dalam mengawal gelagat pekerja. Pihak pekerja mempunyai peluang untuk merujuk kesnya ke Ketua Pengarah Jabatan Perhubungan Perusahaan jika dia merasakan pembuangan tersebut adalah tanpa keadilan. Menurut Seksyen 20-1 dan 1A Akta Perhubungan Perusahaan 1967 menyebut mana-mana pekerja sama ada di bawah kesatuan sekerja atau tidak merasakan dibuang tanpa sebab yang munasabah oleh majikan boleh laporkan ke Ketua Pengarah Jabatan Perhubungan Perusahaan untuk dikembalikan atau dipulihkan kepada pekerjaan atau jawatan asalnya dalam tempoh 60 hari selepas pembuangan berlaku. Ini adalah bertujuan untuk mengawal dan mengambil tindakan terhadap gelagat dan prestasi pekerja jika mereka gagal mematuhi standard disiplin yang dipersetujui. Kod Amalan Keharmonian Perusahaan 1975 telah menyenaraikan prosedur tindakan disiplin. Menurut Perkara 41 menjelaskan bahawa majikan perlu mewujudkan prosedur yang adil, berkesan dan ringkas berkenaan dengan isu-isu disiplin. Majikan juga perlu menerangkan kepada pekerja peraturan kerja dan tindakan disiplin yang akan dikenakan jika berlakunya pelanggaran. Hukuman akan diambil mengikut tingkat keseriusan pelanggaran tersebut. Manakala Perkara 42 menjelaskan bahawa prosedur disiplin perlu dalam bentuk dokumen bertulis dan perlu dikomunikasikan kepada pekerja. Seterusnya, rangka prosedur disiplin mestilah dalam bentuk bertulis dan formal, yang mana menentukan kategori pekerja yang termasuk dalam prosedur disiplin, menyenaraikan salah laku minor dan major mengikut kategori pekerja, menentukan tindakan disiplin yang boleh diambil jika dibuktikan telah melakukan salah laku, menentukan peringkat pengurusan yang diberi kuasa melaksanakan suatu tindakan, memberi peluang pekerja memfailkan komplain, menyatakan prosedur siasatan dalaman serta memberi peluang pekerja untuk membuat rayuan. Sebelum merangka suatu prosedur disiplin, pihak pengurusan perlu mengambil kira beberapa perkara, iaitu mengenal pasti piawaian gelagat dan prestasi pekerja yang diingini oleh pihak pengurusan, mengenal pasti kaedah penilaian untuk menilai prestasi dan gelagat pekerja yang telah ditentukan, mengenal pasti mekanisme kawalan bagi tujuan tindakan pembetulan jika salah laku pekerja telah dibuktikan, dan yang terakhir, menyediakan peluang kepada pekerja untuk memberikan maklum balas terhadap keberkesanan tindakan disiplin yang diambil. Baiklah, seterusnya tindakan disiplin. Mahkamah Perusahaan mengiktiraf hak majikan untuk mengawal dan mengurus pekerja yang melakukan salah laku. Dalam kes Goodyear Malaysia Berhad lawan National Union of Employees in Companies Manufacturing Rubber Products, dalam kes ini, mahkamah sedar bahawa disiplin dalam industri adalah penting bagi tujuan kecekapan. Oleh itu, mahkamah juga sedar bahawa menjadi hak majikan meletakkan disiplin sebagai syarat keperluan bagi operasi untuk kejayaan perusahaan. Yang pertama, amaran lisan, di mana biasanya pihak majikan mengenakan salah laku minor yang tidak serius, yang mana perlu dicatatkan tarikh, waktu, gelagat salah laku dan pegawai bertanggungjawab memberi amaran lisan serta dimasukkan ke dalam fail pekerja. Terdapat dua jenis amaran lisan, iaitu yang pertama amaran lisan formal, yang ini merupakan peringkat pertama dalam tindakan disiplin dan direkodkan dalam fail pekerja sebagai rujukan jika kesalahan yang sama berulang. Yang kedua, amaran lisan tidak formal, di mana sekadar menasihati pekerja mengikuti piawaian kerja yang telah ditetapkan dan tidak difailkan dalam fail pekerja. Yang kedua, amaran bertulis ataupun dipanggil sebagai surat tunjuk sebab, show cause letter. Amaran bertulis ini bergantung pada tahap serius sesuatu salah laku minor atau berapa kali kesalahan yang sama berulang. Pekerja juga biasanya perlu memberi justifikasi kenapa tindakan disiplin tidak boleh dikenakan terhadapnya, dan biasanya pihak syarikat akan mengeluarkan dua tahap amaran bertulis, iaitu amaran pertama dan amaran terakhir.
Elemen-elemen yang perlu ada dalam amaran bertulis adalah yang pertama, menyatakan masalah yang berlaku akibat dari salah laku pekerja, menyatakan salah laku yang dilakukan oleh pekerja, menyatakan kesan daripada salah laku tersebut, tindakan pembetulan yang perlu dilakukan, cadangan tindakan berikutnya jika berulang atau gagal laksanakan tindakan pembetulan, serta merujuk amaran lisan yang berkenaan. Dalam kes Tosco Tritex Sdn Bhd lawan Tiong Chong dan lain-lain yang menuntut pekerja dalam tempoh percubaan telah disambungkan 2 bulan kerana syarikat tidak berpuas hati dengan prestasinya. Sebelum 2 bulan tempoh sambungan percubaan tamat, yang menuntut telah pun diberhentikan. Mahkamah memutuskan bahawa pembuangan yang menuntut adalah tanpa sebab yang munasabah kerana pihak syarikat gagal membuktikan surat amaran telah pun dikeluarkan dan juga gagal melaksanakan penilaian prestasi sepanjang tempoh percubaan yang menuntut. Yang ketiga adalah gantung tugas tanpa gaji, di mana gantung tugas tanpa gaji akibat tindakan disiplin adalah berbeza dengan akibat tindakan siasatan dalaman. Akibat tindakan disiplin, pekerja tidak akan dibayar gaji sepanjang tempoh penggantungan. Manakala akibat siasatan dalaman, majikan akan membayar separuh daripada gaji sepanjang tempoh penggantungan. Apabila tidak bersalah, maka majikan akan pulangkan separuh lagi gaji kepada pekerja. Mengikut Seksyen 14-1-C Akta Pekerjaan 1955, jika penggantungan kerja tanpa gaji menjadi hukuman kepada salah laku pekerja, ianya hendaklah dilakukan tidak lebih daripada tempoh 2 minggu. Seterusnya yang keempat adalah denda, di mana tindakan ini adalah bergantung kepada kebenaran kontrak perkhidmatan pekerja. Menurut Seksyen 24-8 Akta Pekerjaan 1955, jumlah potongan gaji termaksud potongan gaji akibat tindakan disiplin hendaklah tidak melebihi 50%, manakala mengikut Seksyen 24-9-C Akta Pekerjaan 1955, jumlah potongan gaji hendaklah tidak melebihi 75% bergantung kepada kebenaran kedua pengarah Jabatan Tenaga Kerja jika pekerja mempunyai hutang rumah. Seterusnya, turun pangkat atau pindah jabatan. Tindakan ini hanya boleh dikenakan jika kontrak pekerjaan membenarkan tindakan-tindakan ini dikenakan ke atas pekerja jika dibuktikan telah melakukan salah laku selepas siasatan dalaman dijalankan, seperti kes Trakomas Sdn Bhd lawan Kasmah Muhammad Bida. Penurunan pangkat dan penurunan grade adalah dua hukuman yang berbeza. Contohnya dalam kes Aidilladha Sulaiman lawan Mahkamah Perusahaan Malaysia dan lain-lain. Penurunan pangkat dianggap suatu hukuman yang berat. Dalam kes Hong Leong Equipment Sdn Bhd lawan Liu Fok Chuan dan lain-lain perayu, mahkamah menyatakan bahawa majikan tiada hak untuk menurunkan pangkat orang yang menuntut kerana penurunan dianggap pelanggaran kontrak pekerjaan. Syarikat perlu menawarkan kontrak yang baharu kepada yang menuntut. Terima atau tidak adalah hak yang menuntut. Akhir sekali ada pemecatan notis di mana tindakan ini dinyatakan secara jelas dalam Seksyen 13-2 dan Seksyen 14-1-A Akta Pekerjaan 1955 yang mana menjelaskan bahawa mana-mana pihak dalam suatu kontrak perkhidmatan boleh menamatkan kontrak tanpa notis sekiranya berlaku apa-apa pelanggaran syarat yang disengajakan oleh pihak yang lain. Okey, secara kesimpulannya, salah laku pekerja merupakan suatu perlakuan yang tidak menuruti piawaian disiplin syarikat atau melanggar kontrak perkhidmatan. Jadi, Seksyen 14 Subseksyen 1 Akta Kerja 1955 memperuntukkan bahawa pekerja dah layak untuk dipecat apabila dibuktikan bersalah melakukan salah laku. Walau bagaimanapun, pihak syarikat perlu membuktikan bahawa pekerja telah melakukan salah laku kerana pemecatan pekerja tanpa sebab dan alasan munasabah akan menyebabkan majikan perlu membayar pampasan gaji ke belakang. Menurut Akta Kerja 1955 juga menjelaskan bahawa siasatan perlu dijalankan terlebih dahulu sebelum pekerja dikenakan hukuman seperti penurunan pangkat, denda, gantung tugas atau pemecatan.